Kemudian yang ketiga, apabila diminta jangan menolak permintaan, iaitu amanah. Apabila kamu diberi amanah, jangan menolak amanah. Kalau dilantik sebagai AJK surau, nak terima ke nak tolak? Terima. Tapi bila masa pemilihan tak ada orang datang, yang sama tu lah datang. Yang tak datang tu kenapa tak datang? Kita ada mesyuarat. Saya takutlah datang nanti saya dipilih. Perasan pula dia dipilih. Saya tak nak lah nanti asyik-asyik saya. Dia macam ni. Bukan kita nak amanah tu. Kita bukan nak. Tapi bila diberi, kita kena lihat amanah itu datang daripada Allah. Bukan daripada pilihan kawan-kawan. Kawan-kawan tu, ahli mesyuarat itu hanyalah perantaraan alat Allah saja. Sesiapa yang menerima amanah yang diberikan oleh Allah, dia umpama menerima satu tiket daripada Allah. Tiket apa? Salah satu golongan hadis Nabi SAW. Salah satu golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, iaitu di Padang Mahsyar. Ada 7 golongan kelompok yang akan mendapat naungan Allah. Ketika di Padang Mahsyar tu, orang lain tak ada pakaian, golongan ini diberi pakaian syurga awal-awal lagi. Orang lain dalam keadaan kepanasan, ini di bawah lindungan Allah, tak kepanasan. Yang sana kelaparan, dahaga, sini kenyang dan juga tak dahaga. Maksudnya ada kumpulan yang sangat istimewa dilayan di Padang Mahsyar. Salah satunya ialah pemimpin yang adil. Bila sebut pasal pemimpin, kita kena faham, kita kena mengerti. Maksud pemimpin jangan bayang menteri, jangan bayang Perdana Menteri je, MB saja. Kan hadis Nabi sebut kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinan. Kita diberi jawatan apa? Hajar, jawatan AJK makan-makan. Kita pun boleh kat kau AJK makan. Itulah suka makan sangat. Dapat AJK makan-makan. Itu amanah tak? Amanah. Orang yang jaga amanah walaupun dia dapat AJK makan-makan, dia buat betul-betul. Dia amanah, kualiti dia jaga, makanan pastikan datang. Bila time nak makan, dia jaga, dia hias betul-betul. Gini, orang kata, alah nak makan ni kau janganlah beria sangat. Tapi dia pegang sebagai amanah. Saya ingat masa saya kerja dulu kan, adalah masa jawatan kuasa dekat pejabat tu, kita bagi-bagilah untuk uruskan pejabat ni. Adalah seorang hamba Allah tu, dia diberi AJK pantry. Pantry, tempat makan. Orang gelak, AJK pantry. Mesti kau suka makan ni. Jadi AJK pantry. Macam yang paling tak glamour AJK pantry lah. Saya bahagian disiplin macam tu lah. Macam bagus sangat disiplin. Jadi macam okey lah sikit kan. Macam bagus lah. Dia jadi bahagian jaga bab pantry dapur kecil tu. Orang gelap. Tapi bila dia jaga pantry tu berubah. Tiba berapa hari, tukar alas. Bertukar dekor. Pantry kecil je. Dia alihkan, dia susun ni barang. Lepas tu makanan sentiasa ada. Kalau sebelum ni biskut habis, tak isi-isi. Ada siap stok gini-gini. Lepas tu macam mana dapat voucher, bawa macam-macam. Dia bersihkan peti ais. Jadi pantry sebelum tu macam berabuk bersih kemas. Saya fikir, ya Allah, dia seorang yang sangat amanah. Walaupun dia diberi jawatan yang sangat kecil, orang tak pandang, orang gelak, AJK pantry ni, AJK makan ni. Tetapi gelak cik tu. Nak kata apa pun amanah, sekecil apa pun, sekiranya kita orang yang adil, orang yang amanah, pegang betul-betul tanggungjawab tu, kita insya-Allah akan termasuk dalam 7 golongan tadi. Apa pun lah, jangan meremehkan apa-apa amanah Allah bagi. AJK perhiasan ni, surau. Bila dia dapat tu, dia jaga sungguh. Saya ada pergi satu masjid dekat Linggi, bukan kawasan bandar. Masjid tu bila saya masuk tandas, saya kata, ya Allah, tandas ni lebih daripada tandas dekat rumah. Dia dekor tandas tu. Dalam tandas tu betul lah ada kipasnya, ada kursi untuk rehatnya. Kemudian dia tampal-tampal ada bunga, ada
ada pasu bunga, ada bunga yang tampal, ada pesanan-pesanan, lepas tu ada wangian. Saya kata, saya pun tanya, siapa jaga tandas ni? Dia apa tunjuk pada seorang makcik tu. Makcik ni dia beri tugas jaga tandas masjid ni. Ahli yang datang jemaah lah. Saya kata, makcik jaga tandas lebih cantik daripada rumah saya. Ini antara tandas paling wangi, paling bersih, paling cantik yang saya pernah pergi masjid-masjid. Serius. Walaupun dia diberi bahagian jaga tandas, dia buat betul-betul. Setiap kali saya pergi tandas, itu antara tandas yang paling bersih. Saya rasa macam boleh tidur sebab ada kipas, ada kerusi dalam dia, boleh rehat. Masya Allah. Tandas tak besar mana, kecil je, tapi dia jaga. Nampak kan? Jadi kalau kita diberi amanah, dalam mimpi ni jangan menolak amanah. Buatlah sedaya upaya. Yang keempat, jangan putuskan harapan apabila orang meminta pertolongan ataupun orang beri harapan kepada kita. Janganlah menghampakan. Jangan menolak. Tengah makan, dekat kedai makan, tiba-tiba ada orang nak jual tisu kan? Tak payahlah kita tunjuk muka, tengok atas bawah. Kau ni nampak muda lagi, kenapa tak kerja jual tisu? Ataupun, ya Allah, orang itu hakikatnya adalah tetamu yang Allah hantar kepada kita. Kalau kita fikir dia nampak muda, kita rasa macam mengganggu kita. Seolah orang muda jual tisu, malah kerja lah ni. Saya pernah tanya dan saya siasat. Jual tisu orang muda, bawa tisu masuk kedai-kedai makan. Orang semua tolak macam ni. Soalannya dia ni mengganggu. Saya pun tanya, Encik, saya minta maaf, saya tanya, kenapa Encik pilih untuk buat kerja ni? Dia pun kata, Puan, saya jaga mak saya stroke. Saya tak boleh tinggal lama mak saya. Kalau saya kerja, saya kena buang. Sebab kejap saya balik rumah. Mak saya seorang je dekat rumah. Jadi sekejap-sekejap saya pergi, saya akan balik. Mungkin mak saya nak pergi tanda, mungkin mak saya perlukan apa-apa. Lepas tu saya siasat sampai saya sakan memang betul mak dia stroke, memang dia tinggal berdua saja. Sama lah juga, ada budak tu jual dodol. Budak kecil. Seorang pun dalam restoran tu macam ni je, ada budak kecil, darjah 2 macam tu. Saya pun panggil, Dek, kamu jual dodol? Makcik belilah. Tak ada seorang jual beli, dia bawa. Kemudian saya kata, mak mana? Mak ada dekat kereta. Bila saya pergi dekat kereta, saya kata, makcik nak ikut, nak jumpa mak, jauh parking. Bila pergi, cakap-cakap dia orang tu daripada Bentong, Pahang. Jauh, datang ke Senawang nak jual dodol dalam 1 kilometer. Ibu tunggal, lepas anak yang kelima, sakit jantung yang teruk. Lepas anak yang kelima, lahir, suami tinggalkan macam tu je, ceraikan. Dia tanggung dengan hasil jualan dodol. Saya kata, kenapa jauh sangat? Dalam kereta Proton yang sangat buruk, tak ada cermin, ni apa, perjalanan jauh. Buat masa tu, lewat dah sampai ke 10 malam. Dia kata, kat sini je kami cuba dodol kami ada orang beli. Kalau kat Bentong, dekat Jempol, dekat dia lalu kot Jelebu apa semua tu, tak ada orang nak beli. Dan saya reti buat benda ni je. Sampai hari ni saya berhubung. Masa saya jumpa mak dia, tak pakai tudung langsung. Lengan pendek, pakai seluar biasa. Rambut pun warna. Tak semayang, apa semua. Saya balik rumah ambil tudung, terus pakaikan dia masa tu. Saya tunggu, suruh semayang semua. Sampai hari ini, Alhamdulillah berhubung lagi. Anak keluar masuk hospital dan dia dah tak tinggal solat dan dia juga tutup aurat dengan baik pakai tudung. Kita tak boleh kata, kadang-kadang orang susah, orang fakir miskin, dia dekat dengan jahil. Dia kata, Ustazah, sama ni tak ada pernah orang tegur saya pasal tudung. Saya tahu wajib tapi saya dibesarkan dengan keluarga ni pasal semayang, anak-anak semua tak semayang. Jadi begitulah. Kita sebenarnya bila Allah nak hantar tu ada hikmah kalau kita menyantuni. Kan Nabi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ammasaila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta kamu jangan herdik. Jangan herdik. Herdik ni bukan mulut je. Pergilah, bukan gitu je. Pandangan mata. Itu pun herdik ya. Jadi kalau ada yang meminta nak jual tisu, nak jual ni, ambil lah. Kalau tak nak ambil, bagilah RM1. Tak apa, cik tak nak, bagi RM1, bagi RM2. Jangan fikirlah sindiket ni, tipu ni, kaya kot ni. Sebab pernah Rasulullah bersabda, berilah kamu kepada yang meminta, walaupun yang meminta itu datang dengan kuda. Kalau zaman Rasulullah, kuda itu orang yang kaya lah. Ada kuda, itu kenderaan yang paling baik. Nak katanya kalau ada orang datang rumah kita bagi salam, nak pinjam duit, meminta lapar, kita tengok ada kereta kancil dia datang. Janganlah pula kita jawab,
Tu ada kereta tu, jual lah kereta buat beli makanan. Kalau kita ni jenis yang fikir macam tu, kadang ada orang meminta, tengok atas bawah. Bang, nampak kasut dia mahal tak ya? Padahal kasut tu orang beri. Nampak baju elok je, tak nampak susah tak ya? Tak ya? Padahal baju tu pada orang beri. Habis tu kalau orang susah, orang miskin kena pakai compang-camping, tak pakai sipar baru nak pergi. Adakah mereka tak boleh nak melalui perubahan? Jadi Allah pun beri peringatan kepada orang yang meminta, kamu jangan herdik. Dan Nabi kata, berilah walaupun yang meminta itu datang berkuda. Pernah tak kita hidup dalam keadaan susah, walaupun rumah besar, ada kereta, ada sesak duit? Betul kan? Kau nak pergi minta dengan orang pun orang tak percaya. Ya ke kau susah? Nampak senang? Orang tak tahu ada ketikanya kita sempit. Masya Allah. Nak pinjam dengan adik-beradik pun malu. Sebab kau orang kaya. Yelah memang aku ada semua, tapi sekarang sedang sempit. Pinjam 10,000. 10,000 pinjam. Adalah. Okey, sambung lagi. Kepada orang yang meminta, jangan orang yang meminta, orang yang jangan putuskan harapan kepada orang yang meminta.